إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من تقوى. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Harithah bin Wahb annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi ahli al-jannah qalu bala قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ضعف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل النار قالوا بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عدل جواز مستكبر أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Harithah bin Wahab, kata dia ada mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, ala ukhbirukum bi ahli jannah. Nabi kata, mau tak kamu aku nak cerita kepada kamu siapa ahli syurga? Qalu bala. Sahabat-sahabat jawab, bahkan kami nak tahu siapa ahli syurga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata ahli syurga itu ialah kullu dha'ifin mutadha'af. Nabi kata ahli syurga itu ialah orang-orang yang dha'fin, orang-orang yang lemah. Orang lemah, orang yang tak nampak hebat, orang yang tak nampak kuat, orang yang tak nampak gagah. Sebaliknya ahli syurga itu kullu dha'if, orang-orang yang nampaknya lemah, mutadha'af, bahkan dihina orang. Dahlah nampak lekeh, orang duk pelekeh dia. Tetapi Nabi kata lau aqsama 'ala Allah la abarra. Nabi kata tapi ahli syurga yang semasa hidup di atas dunia ni nampak dia dhaif, nampak dia lemah, mutadha'af, nampak dia macam duk kena pelekeh dengan orang. Tapi dia ni lau aqsama 'ala Allah, kalau sekiranya dia bersumpah di atas nama Allah, ataupun kalau sekiranya dia berdoa sesuatu kepada Allah, la abarra, Tuhan akan approve doa dia. Nabi kata ahli syurga itu ialah orang yang orang nampak dia tak ada apa-apa atas dunia ni. Dia bukan satu orang yang hebat, dia bukan satu orang yang nampak megah, tapi dia dengan Allah cantik. Orang hina dia, orang buat macam-macam ke dia, dan dia pun tak mampu pun nak lawan orang buat apa ke dia. Tetapi dia dengan Allah, Nabi SAW kata, lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kalau sekali dia bersumpah dengan nama Allah, ataupun sekali dia berdoa kepada Allah, la abarra, Tuhan tunaikan permintaan dia. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, ala ukhbirukum bi ahli an-nar. Nabi kata, mau tak aku nak cerita kepada hangpa ahli neraka tu siapa? Yang akan menjadi ahli neraka tu orang yang macam mana? Qalu bala. Sahabat kata, ya, kami nak tahu siapa dia ahli neraka, apa ciri-ciri dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, kullu udullin
jawazun mustakbir. Nabi kata ahli neraka itu ialah kullu utullin, orang yang kedekut, kikir, bakhil. Jawaz, juah, dalam bahasa kita kata juah. Jawaz maksudnya cakap sah, sembang kuat, semua dia. Orang-orang yang akan menjadi ahli neraka ini, ciri-ciri dia apa dia? Masa dia di atas dunia, utulin, dia ni kedekut, bakhil, susah nak keluar duit untuk tujuan-tujuan kebaikan. Jawaz, juah pula, bercakap sombong, mustakbir, bahkan membesar diri, takabur. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis yang kita baca ni dapatlah kita faham bahawa Nabi SAW pesan kepada kita supaya jangan sombong atas dunia. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, kata dia, anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت ما منعه إلا الكبر. أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. Daripada Salamah bin Al-Aqwa, perempuan nama Salamah. Kita Salamah. Ini apa? Salamah ni laki-laki. Kalau kita perempuan, kalau kita Salamah tentu dah perempuan. Daripada Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia kata satu hari satu laki-laki makan di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia makan di shimali, tangan kiri. Bila Nabi tengok dia hidup makan pakai tangan kiri, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kul bi yaminik." Nabi kata kat dia, makan tangan kanan. Nabi kata kat dia. Okay, kita akan jumpa banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tegur. Kalau benda tak betul, benda tak kena, benda salah, depan dia tegur. Tapi cara Nabi tegur tu cantik. Makan sebelah Nabi, duk makan dengan tangan kiri. Nabi kata dekat dia, "Kul bi yaminik." Nabi kata makan tangan kanan. Nabi kata kat dia, "Qala la astati'." Dia jawab balik dekat Nabi. Dia kata, "Saya tak boleh tangan kanan." Oh, beda-beda. Nabi tegur dia, "Awak duk makan tangan kiri, makan tangan kanan." Dia jawab balik dekat Nabi. Dia kata, "La astati'." Dia kata, "Aku tak boleh tangan kanan. Aku dah biasa tangan kiri." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat dia, "La stata'ta." Nabi kata, "Hang tak boleh." Betul hang tak boleh makan tangan kanan. Ma mana'ahu illa al-kibr. Nabi kata tidak ada yang menegah engkau makan tangan kanan melainkan engkau takabur. Nabi kata. Makan tangan kiri, Nabi tegur kata jangan makan tangan kiri, makan tangan kanan. Susah dah nak tinggal tangan kiri, nak buat dengan tangan kanan susah agak. Dah abang la astati', aku tak boleh. Nabi kata dia betul tak boleh. Satu Nabi kata tak ada benda yang menegah hang daripada pakai tangan kanan melainkan hang takabur. Nabi kata dia. Takabur ni apa dia tuan-tuan? Takabur ni ialah menolak kebenaran. Dalam hadis lain Nabi kata al-kibru batarul haq. Yang dikatakan takabur itu ialah menolak kebenaran. Hak kita buat tu tak kena. Orang main habaq kat kita, hak kena macam ni. Ni ayat Quran kata macam ni, ni hadis kata macam ni. Ni hak kena punya. Tak mau juga. Tidak ada yang menegah kita daripada menerima Quran dan hadis itu melainkan takabur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis daripada Ibni Jubair, Ibni Jadir radhiyallahu anhu. Kata dia, kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu idza ata alaihi amdadu ahli al-Yaman sa'alahu, afikum Uwais bin Amir, hatta ata ala Uwais radhiyallahu anhu faqala Umar, anta Uwais ibn Amir? Qala na'am. Qala min Murad ثم من قرن
Qala na'am. Qala fakana bika barak fabarakta minhu illa mawdi'a dirham. Qala na'am. Qala laka walidah. Qala na'am. Qala Umar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ti 'alaykum Uwais bin Amir ma'a amdad ahli al-Yaman min Murad thumma min Qarad kana bihi barak fabara'a minhu illa mawdi'a dirham lahu walidah huwa biha barrun law aqsama 'ala Allah la abarra fa in istata'ta an yastaghfira lak faf'al fastaghfir li fastaghfara lah ila akhir hadis. Hadis ini panjang daripada Ibnu Jabir ataupun nama dia betul Usair bin Amr, tapi orang lebih kenal dia dengan nama Ibnu Jabir. Dia kata satu hari Umar bin Al-Khattab didatangi oleh satu rombongan daripada Yaman. Yaman kalau main Malaysia ni orang kata manik koran. Orang Yaman, orang Hadramaut, orang panggil orang Hadrami. Mai dia jual batu cincin. Dan kalau kita baca ada salah satu daripada hadis palsu. Hadis palsu. Yang hadis palsu ni berlaku kerana sahabat yang cakit tu dia salah cakit. Nabi SAW kata, orang yang nak pergi ke Mekah, sama ada nak buat haji ataupun nak buat umrah, dia bila sampai di Zulhulaifah, dia kena niat ihram. Zulhulaifah tu nama dulu, nama zaman Nabi dulu panggil Zulhulaifah, lah kita panggil Bir Ali. Lah kalau dulu Zulhulaifah kita tak tahu mana. Bila dulu Bir Ali, oh itu baik orang pergi rambut. Zulhulaifah tu Bir Ali lah. Jadi Nabi SAW pesan, Nabi kata orang yang nak pergi ke Mekah untuk buat haji ataupun buat umrah, apabila sampai dekat Zulhulaifah, di sana ada satu padang aqiq. Dekat dengan Zulhulaifah, dekat dengan Bir Ali lah ni, dia ada satu kawasan lapang. Dia panggil padang aqiq. Ain qaf ya qaf, aqiq, padang aqiq. So Nabi SAW kata, apabila sampai di Zulhulaifah, dia kata fakhayyimu, maka hendaklah kamu berkhemah di situ. Bila sampai dekat dengan Bir Ali ni, dekat Zulhulaifah ni, berkhemah di situ dan niat ihram di situ. Kemudian barulah bertolak menuju ke tanah haram, ke Makkah. Sahabat yang mencatat hadis Nabi ni, Nabi kata fakhayyimu, khemah atau fakhayyimu, maka hendaklah kamu berkhemah. Dia pergi tulis fakhaddamu. Nampak? Salah babit dia panggil, salah catit. Fakhayyimu, hendaklah kamu berkhemah. Dia pergi tulis fakhaddamu bil aqiq, dia tulis. Salih semua betul, perkataan tu dia tukar dengan satu perkataan lain. Maksud hadis tu sebenarnya Nabi kata, apabila sampai di tempat yang bernama padang aqiq ni, maka hendaklah kamu berkhemah di situ dan niat ihram, dan kamu terus perjalanan untuk ke Mekah. Dia ditulis apabila kamu sampai di situ, maka faqattamu bil aqiq, maka hendaklah kamu buat cincin dengan batu aqiq. Faqattamu khatam, ni maksud dia cincin. Daripada perkataan kemah dia jadi perkataan cincin, maka puak-puak Yaman ni jual batu aqiq laku nombor. Hadis tu kemudiannya apabila disiasat, dicek, ditakhrij dan balik, rupanya palsu. Palsu pasal apa? Bukanlah kawan yang berniat untuk nak buat hadis palsu, tapi dia salah catit. Nabi kata berkhemah, dia pergi tulis, maka bercincinlah dengan batu aqiq. Nabi kata berkhemahlah di padang aqiq. Perkataan aqiq, ain qaf ya qaf, tu aqiq tu batu pun aqiq juga. Batu aqiq tu kalau di Yaman berlambak dah pikau dengan tangan, nanti ikut tu ya peri dah. Tapi bila mai hadis palsu ni kata, maka buatlah cincin dengan batu aqiq, jadi mahal batu aqiq ni. Kita dah baca di dalam apa nama mustalah hadis, cerita tentang hadis-hadis ni, jumpaklah cerita ni. Masya-Allah, kata boleh jadi juga macam tu. Kan? Baik.
So hadis yang kita nak baca ni, dia bagi tahu dekat kita, kata Umar bin Al-Khattab, dia duk tunggu satu rombongan daripada Yaman. Umar Al-Khattab, Nabi dah wafat dah, Nabi dah tak ada dah. Mai zaman Umar Al-Khattab menjadi khalifah yang kedua selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh dia menjadi khalifah tu, dia duk tertunggu-tunggu rombongan daripada Yaman. Mai aja rombongan daripada Yaman, dia akan jumpa mereka, dia akan tanya mereka apa dia? Afikum Uwais bin Amir. Bila mai rombongan daripada Yaman, Umar akan pergi tanya, di kalangan hampa ni ada tak seorang yang bernama Uwais bin Amir? Ada mereka kata tak ada Uwais dalam kumpulan kami, tak ada, tak apa. Mai pula rombongan daripada Yaman lain, dia pergi tanya, Afikum Uwais bin Amir, di kalangan hampa ada tak satu orang nama dia Uwais bin Amir? Dia kata tak ada, tak apa. Dengar pula satu amdad, satu rombongan daripada Yaman mai, dia pergi tanya, Afikum Uwais bin Amir. Satu hari dapat dia. Apa hal dengan Uwais ni? Bila Umar tanya kumpulan yang main ni, Afikum Uwais bin Amir, adakah di kalangan hampa ni Uwais bin Amir? Hatta ata ala Uwais radhiyallahu anhu, faqala Umar, anta Uwais bin Amir? Satu hari mai dalam rombongan tu ada seorang nama dia Uwais bin Amir. Nabi tanya dia, kamu? Umar tanya dia, kamu ke Uwais bin Amir? Qala na'am. Dia kata ya, betul, nama saya Uwais bin Amir. Orang Arab tuan dia nama betul aja. Uwais, Umair, kalau perempuan Talwa, Nada, nama orang Arab sebatas-sebatas ya. Nama orang Melayu ni banyak main. Nur apa, Intan apa, membepat kata. Itu anak ni bila dah masuk mengaji, nak isi borang, masuk universiti, tak cukup kotak dia tulis nama dia. Tak cukup kotak, dia marah pak dia. Apa dia kata, abah bubuh nama saya panjang, jela-jela menyusah saya, dia kata. Yang pak dia cantum nama dia, nak cantum nama mak, tapi tu Tok Wan orang terkenal pun nama Tok Wan sikit. Jadi tak kata binti Man saja. Pak nama Man saja, 3 huruf. Anak dia pun 4 patah. Arab dia bubuh Uwais, Amir, kalau perempuan Salwa, Nada, simple kan nama. Itu yang baiknya, begitu. Baik. Jadi bila dia tanya, anta Uwais bin Amir, dia kata betul ke hang ni Uwais? Qala na'am. Uwais dia kata betul, saya Uwais. Qala Umar, min Murad summa min Qaran. Umar kata, kamu Uwais daripada keturunan Murad, itu nama satu keturunan. Summa min Qaran, kamu daripada suku Qaran. Dia kata na'am. Umar kata, laka walidah, kamu ada mak yang sudah tua? Qala na'am. Dia kata ya. Qala Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli al-Yaman min Murad summa min Qaran wa kana bihi baras fabara'a minhu illa mawdi'a dirham lahu walidah. Umar kata, yang aku tanya hang ni semua pasal apa? Pasal Nabi dah bagi tahu dulu. Nabi bagi tahu sebelum Nabi wafat dulu, Nabi dah bagi tahu dekat kami ni, sahabat-sahabat ni. Uwais ni bukan sahabat, dia ni tabi'in. Dia daripada kalangan tabi'in, orang yang tak pernah jumpa Nabi. Dia cuma dan jumpa sahabat Nabi. Dan dia bukan daripada Mekah Madinah, dia dari Yaman. Pendeknya Nabi bagi tahu dah sebelum Nabi wafat, sedangkan Nabi tak pernah jumpa dia. Tapi Nabi pesan tinggal dekat sahabat-sahabat ni. Nabi kata, esok akan mai kepada hampa satu rombongan daripada negeri Yaman. Di dalam rombongan itu akan ada satu orang, nama dia Uwais bin Amir. Dan Uwais bin Amir ini, dia satu orang yang berasal daripada keturunan Murad. Dia daripada suku Qaran. Dan Uwais bin Amir ini, dia ada satu penyakit baras, penyakit sopak. Kulit jadi putih-putih. Kemudian penyakit ni baik sehingga tinggallah mawdi'a dirham, sehinggalah baik penyakit sopak ni sampai tinggal besar duit dirham, besar duit sekupang. Hilang penyakit sopak dia tu, hilang, dia dapat kulit elok balik, kecuali ada tinggal juga sebesar duit dirham. Nabi kata ni sebelum Nabi wafat, dan Nabi tak pernah jumpa dengan Uwais bin Amir ni.
Jadi Umar Al-Khattab dia pegang apa yang Nabi kata ni. Maka dia duduk tertunggu-tunggu. Bila mai rombongan Yaman, dia tanya. Bila mai rombongan Yaman, dia tanya. Satu hari dapat kat dia satu orang yang bernama Uwais bin Amir. Bila dapat, dia tanya checklist yang Nabi bagi. Dia kata nama Uwais bin Amir, dia ni kata betul. Hang daripada keturunan Murad, dia kata betul. Hang daripada suku Qaran, dia kata betul. Hang ada penyakit baras, sopok, tetapi dah baik sampai tinggal besar dirham. Dia ni pun, apa Umar ni tahu semua ni? Aku pun first time jumpa dengan Umar ni, awak dia ni. Dia kata betul. Walaka walidah, hang ada satu mak yang dah tua. Dia kata na'am, betul. Barulah Umar bagi tahu. Umar kata sesungguhnya Nabi SAW pesan ke kami sebelum Nabi wafat dulu. Nabi kata di antara kami sahabat-sahabat ni akan jumpa dengan satu orang daripada Yaman, nama dia macam ni, keturunan dia macam ni, dia ni daripada suku ni, dia ni ada penyakit ni, dan penyakit ni baik sampai tinggal macam ni, dan dia ada mak yang sudah tua. Checklist yang Nabi bagi tu semua tik 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 semua betul. Oleh kerana Nabi dah pesan macam ni, Nabi kata fa in istata'ta an yastaghfira lak faf'al. Nabi pesan dekat kami, kalau siapa yang dapat peluang jumpa dengan Uwais bin Amir ni, jangan lepas benda ni. Dijumpa dia, minta dekat dia, suruh dia minta kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa hangpa. Dan hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada dalam Sahih Muslim. Ini mukjizat Nabi SAW menceritakan tentang satu orang yang hebat. Siapa kenal dia? Uwais bin Amir bukan satu pemimpin, bukan satu orang kaya, bukan satu orang ternama, bukan satu, tak, siapa pun tak kenal dia. Tapi Nabi sebut dia. Yang apa yang Nabi sebut tu, apa sifat yang Nabi bagi tu, checklist tu semua betul. Umar bila dapat memang betul ini orang yang Nabi sebut sebelum Nabi wafat dulu. Dia kata apa? Fastaghfirli. Tolong, dia kata minta dekat Allah supaya Allah ampunkan saya. Umar Al-Khattab, tuan-tuan. Satu sahabat kanan Nabi. Nabi punya right hand man. Satu sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi. Dia ada lidah Nabi. Al-Asharah Al-Mubashiruna bil Jannah. Di kalangan 10 orang yang jamin syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Uwais berbanding dengan Umar? Tetapi oleh kerana Nabi pesan, maka Umar pegang kepada pesan Nabi. Umar tidak sombong. Umar tidak rasa dia hebat. Umar tidak melihat Uwais ni satu orang yang apa no. Umar pegang apa yang Nabi kata. Umar kata dekat dia, minta tolong. Sebab Nabi sudah pesan, Nabi kata siapa yang jumpa dengan hang, minta hang doa pada Allah supaya ampun dosa. Dia kata fastaghfirli, tolong minta dekat Allah supaya Allah ampun dosa saya. Fastaghfaralah, maka dia pun minta ampun kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah ampun Umar Al-Khattab kalau dia ada salah. Sambung hadis yang panjang tu, saya tak mau baca di cerita dah panjang dah. Lepas pada tu, kata Umar Al-Khattab kepada Uwais bin Amir ni, dia kata aina turid? Lepas ni hang nak pergi mana? Dia kata. Jawab Uwais ni, dia kata Al-Kufah. Saya nak pergi ke Kufah lepas ni, dalam wilayah Iran pula ni. Daripada sini saya nak pergi Kufah lepas ni. Umar kata kat dia, ala aktubu laka ila amiliha. Umar kata tak apa, aku buat satu surat, hang bawa surat ni terus pergi jumpa Governor Kufah. Orang yang Nabi sebut istimewa dia, Umar pun nak buat jasa ke dia. Umar kata okey, you nak pergi mana lepas ni? Nak pergi Kufah. Okey, I buat satu surat. Ayolah cakap dulu kita ni. I buat satu surat, dia kata you just bawa surat tu, you sampai di Kufah, you jumpa governor dia, you present surat I dekat dia, and then dia tahu macam mana dia nak jaga you. Umar nak buat favor, nak buat satu baik kepada Uwais bin Amir ni. Kata apa Uwais ni? Kata dia, akunu fi ghabra'in nas ahabba ilayya. Dia kata terima kasih banyak-banyak, saya suka lagu saya lah. Ghabra', saya suka jadi macam saya lah ni, satu orang yang ghabra', satu orang biasa yang tak terkenal, siapa pun tak kenal saya. Saya suka macam ni. Saya tak suka saya pergi mana-mana satu red carpet mereka berbuh. Saya tak suka saya pergi mana-mana orang pakai duduk tunggu di kepala simpang. Saya tak suka macam ni semua. Dia kata saya ni Mr. Nobody.
Orang tak kenal saya pun. Hang yang hari ni dia buat terkejut kenal saya, dia cerita macam-macam. First time ni saya tak pernah jumpa orang. Umar dia kata, Anan dia kata aku fi ghabra'in nas. Aku suka jadi macam orang macam ni, orang ghabra, orang miskin, orang susah, orang biasa. Ahabba ilayya, itu lebih suka pada aku. Terima kasih banyak-banyak saya. Kata hadis tu, falamma kana min al-'amil muqbil, tahun yang berikutnya Umar Al-Khattab daripada Madinah pergi ke Mekah buat haji. Dia kata hajja rajul min ashrafihim fawafaqa Umar pergi ke Mekah kerana nak buat haji, jumpa dengan satu orang yang mai daripada Kufah. Tahun yang berikutnya, kalau cerita Piramli dia keluar setahun kemudian. Umar pergi Mekah kerana nak buat haji, pergi tengok satu orang lelaki-lelaki daripada Kufah yang dia ni rajul min ashrafihim, dia daripada orang kenamaan Kufah, orang besar Kufah, orang terkenal, orang ada nama di Kufah. Umar jumpa dia. Bila Umar jumpa dia, mula sekali Umar kata apa? Fasa'alahu an Uwais. Umar tanya dia dulu, you mai daripada Kufah kan? Dia kata ya. You kenal satu orang nama Uwais? Ini dulu Umar terang, Uwais bin Amir, dia bukan orang kaya, dia orang biasa, dia ni macam ni. Pak, kau ni dapat. Oh, dia kata Uwais, dia kata taraktuhu rasal bait. Masa aku nak tinggal Kufah, nak mai buat haji ni, dia duduk dalam rumah buruk aja. Kalau dia ni lah, dia kata. Kalau Uwais bin Amir macam yang hang bagi tahu ni, sifat dia macam ni, kalau tak silap aku, dia ni ada di Kufah. Masa aku nak tinggal Kufah, nak main Mekah buat haji ni, taraktuhu rasal bait. Dia duduk dalam satu rumah yang usang, yang buruk, qalilal mata', tak ada apa. Qalilal mata', sedikit harta benda. Orang miskin lah. Nak abang kata, kalau ini orang yang kau maksudkan, aku ada jumpa dia, aku tahu dia ni. Dia orang bagus, tapi hidupnya sangat susah. Dia orang miskin. Qala Umar kata dekat dia, oh, dia kata aku nak bagi tahu dekat kamu siapa Uwais bin Amir ni. Umar tak cerita. Uwais bin Amir, Nabi sebut dia sebelum Nabi wafat. Dia ni macam ni. Tadi ni dia ulang balik dekat orang kaya Kufah yang lain. Dia ni bila dengar cerita macam ni, habis haji cungit balik. Pergi cari Uwais bin Amir ni. Bila sampai dekat Uwais bin Amir, dia kata, wahai Uwais, dia kata, astaghfirli, tolong minta dekat Allah supaya Allah ampun aku. Uwais ni kata, mai orang lagi pula. Dia kata, hari tu Umar mai pula dia ni, mai tu buat kalut. Apa kata Uwais kepada dia? Dia kata, laqita Umar, hang jumpa Umar kot. Dia kata, laqita Umar, hang ada jumpa Umar kah masa pergi haji? Qala na'am, dia kata ya, saya jumpa Umar. Dia kata patut. Ni jadi ramai ni pasal Umar lah. Dia kata dia dah buat ramai dekat aku, ni hang pula nak mai buat ramai dekat aku. Dia kata lah macam ni. Uwais kata dekat orang kaya Kufah ni, dia kata lah ni macam ni. Dia kata, tuan baru balik daripada haji, tuan baru balik dari buat satu ibadat besar di sisi Allah. Tuan lah tolong doa kepada Allah untuk saya. Dia kata, orang kaya ni kata, Nabi pesan suruh jumpa hang, suruh hang minta kepada Allah, suruh ampun dosa kami ni tak ada apa. Dia kata, tolong minta doa kepada Allah, ampunkan dosa. Uwais pun angkat tangan minta, ya Allah ampunkan dosa orang baik ni. Dia kata, habis doa, dia lari daripada Kufah, tak tahu pergi ke mana, dan tak tahu dia mati bila, dan tak tahu dia ni ke mana akhirnya. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini di antara contoh hadis yang kita baca awal tadi. Di antara ciri-ciri ahli syurga apa dia? Di antara ciri-ciri ahli neraka ni apa dia? Di antara ciri ahli syurga ni apa dia? Dia kata dhaif mutaba'ah. Nampak lekeh, miskin, tak ada apa. Mutaba'ah. Orang hina dia pula lagi. Tapi lau aqsama 'ala Allah, kalau dia angkat tangan minta kepada Allah, la abarra. Tuhan approve. Tuhan luluskan permintaan dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3. Muka surat 77, bab ma jaa fi rajul yatatawwa jalisan. Yang ni saya tak mau baca dah, pasal
kuliah yang lepas bincang panjang dah. Cerita tentang seorang laki-laki yang sembahyang sunatnya duduk. Kita dah bincang panjang. Cerita sembahyang sunat duduk ni boleh tak boleh? Boleh. Tetapi kalau berdiri itu lebih afdal bagi yang mampu. Bagi yang mampu. So dia akan ulang. Tuan-tuan buka muka surat 80. Bab ma jaa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inni la asma'u bukaa as-sabiy fi as-salati fa ukhaffif. Itu tajuk dia. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya aku dengar akan tangisan budak ketika dalam sembahyang, maka aku ringankan sembahyang itu. Ini tajuk dia. Tajuk nak cerita Nabi satu hari dia jadi imam sembahyang, tengah Nabi duduk mengimamkan sembahyang, dengar suara budak kecil teriak. Nabi bila dengar aja suara budak kecil teriak, Nabi cepatkan sembahyang. Cepatkan ni maksudnya apa? Maksudnya surah yang Nabi baca pendek, bacaan-bacaan zikir, tasbih ketika rukuk, ketika sujud dan sebagainya, Nabi tidak lebih daripada 3. Itu maksudnya fa'u khafif, diringankan sembahyang, maksud dia macam tu. Surah itu dibaca pendek, kemudian bacaan tasbih, zikir dan sebagainya dalam sembahyang tu tidak lebih daripada 3. Dan Nabi tak buat yang sunat yang lebih-lebih, dan segera memberi salam supaya mak dia boleh attend anak dia ada teriak tu secepat mungkin. Ini dia nak tunjuk kata Nabi SAW satu manusia yang sangat bertimbang rasa. Ketahuilah saudaraku, disuruh syarak akan imam sembahyang itu ringan sembahyangnya, yakni tiada mendatangkan bacaan yang panjang-panjang dan zikir yang terlalu banyak kali ulangnya. Pergi baca subhana rabbiyal azim saja sampai 10 kali misalnya. Kononnya nak ambil pahala lebih. Dia tak tahu kawan hati merintih pada anak dia teriak. Sujudnya subhana rabbiyal a'la bantai sampai 7 kali dan sebagainya. Ini tidak bertimbang rasa. Baik. Dia kata manakala menjadi imam begitulah keadaannya, kerana tiada menjadikan makmum itu kena fitnah keluh kesah. Makmum ni jadi kena fitnah keluh kesah, ataupun setidak-tidaknya makmum sakit perut. Makmum sakit perut, dengar-dengar tu imam Ustaz alif lam mim zalikal kitabul bunggah. Dia kata aku pakai bola kain. Dia kata pasal apa? Dia duduk sah 1, sah nombor 1, sah nombor 2, nak pergi reverse pun belakang tu ada 3 sah lagi. Nak tunggu juga, bukan takat sakit, dia memulai perut ni, dia memulai. Kan? Muka ni daripada pucat dia main biru lah. Ini tidak bertimbang rasa. Dia kata, maka dia menyebabkan makmum itu kena fitnah keluh kesah, masyghul duka cita halnya dan kehidupannya dan pencariannya ataupun sakitnya. Kalau dia sakit memang terguling dalam doa dan duk tunggu, duk tahan pun blackout terus. Pasal apa? Itu imam yang pakai. Dia kata, dan Nabi kita SAW telah meringankan sembahyang kerana takut ibu kanak-kanak kena fitnah keluh kesah, duka cita akan tangis anaknya di dalam sembahyang itu. Nabi dengar saja budak teriak, Nabi cepatkan sembahyang dia. Sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la asma'u bukaa as-sabi wa ana fi shalah fa ukhaffifa ma khafa an tuftatana ummu. Demi Allah, Nabi kata, aku dengar tangisan satu budak padahal aku di dalam sembahyang, maka aku ringankan akan sembahyang itu, yakni tiada membaca surah yang panjang-panjang dan tiada membanyakkan ulang zikir lebih daripada 3 kali dan sebagainya, kerana takutkan bahawa kena fitnah ibu itu, ibu kepada budak yang menangis itu di dalam masa dia menjadi makmum mengikut aku. Itu Nabi. Dia sangat bijak, pintar, cerdik dalam memahami keadaan, yakni supaya tiada berbimbang hati akan ibunya kerana duka citakan anaknya, kerana belahnya mendengar tangis anaknya itu. Terus saya kata anak teriak, kita duduk semayang ni, anak kita duduk lari keluar. Itu pun satu semak perut je. Kita duduk semayang, tu bunyi lari, ya, duduk hampat 3, 4, 5 orang lepas. Ya, bunyi
je kerja dia orang. Kata kena patu ulang tapi tak patu karat dah. Pak dia, mak dia semayang pun tak tahu lah. Otak duduk dah sana lah. Budak anak aku. Bapa dengar suara nak seropak. Padahal suara budak-budak semua seropak. Dia tu ingat ku anak dia. Kan? Jadi dia tak mau macam tu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Qatadah dan Abi Sa'id dan Abi Hurairah. Dan kata At-Tirmizi lagi, hadis ini hadis yang hasan lagi sahih. Dan telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Masalah dia kata, meringankan sembahyang waktu menangis budak, apa hukumnya? Apa hukum tu imam bila dengar budak teriak, dia cepatkan sembahyang dia? Apa hukumnya? Telah lalu dalam masalah tadi, dalam juzuk yang kedua ada menyebutkan sunat bagi imam itu bahawa meringankan dia akan sembahyangnya. Demikianlah disuruh oleh syarah akan yang demikian itu. Kerana makmum ada berbagai-bagai sifatnya. Setengah makmum itu kanak-kanak. Setengah yang lumai semayang ni setengahnya budak-budak. Macam kita jadi cikgu mengajar dalam kelas di sekolah lah. Budak-budak kita tu ada depan, bukan boleh mengaji 40 minit cukup kan. Ada depan kita 30 orang tu, ada boleh mengaji 15 minit kan? Ada. Dia 15 kan? Minit yang ke-16 dia tak ada darjah. Ada yang tahan lama sikit dia boleh pergi sampai 20 minit. Ada yang tahan lagi dia boleh pergi setengah jam. Yang boleh tahan sampai 40 minit, double period pula 80 minit, boleh mengaji dengan mata tak tengok ke mana ni. Yang tu ada seorang aja pun. Kan? Double period 40 minit 40 minit. Kita mengajar ni daripada Assalamualaikum bola ni sampai minit yang ke-80 ni, kita mengajar ni bagi semua buah berat ke dia. Mati budak-budak tu. Dia tak boleh capture dah apa yang kita bagi tu. So pengajaran kita 40 minit tu kena pandai lah. Hak mana hak nak bagi fact, fakta, hak pukai dia, hak mana ada sikit nak menggelecek dia, bagi dia boleh longgar sikit, kena pandai lah. Kena pandai lah. Ini yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata khatibin nas ala qadri uqulihim. Nabi kata kamu bercakap dengan orang, dengan manusia ni, ambil kira tahap akal dia. Dia cakap mana? Kita kena raih akal dia, kemampuan dia, kapasiti dia, keupayaan dia untuk nak mengaji tu. Kita kena reti, kita kena kenal anak murid kita. Maka Nabi SAW dia bukan kata saja, Nabi buat macam tu. Nabi dengan sahabat ni dia buat macam tu. Maka Nabi kata di kalangan makmum itu macam-macam sifat. Ada kanak-kanak, ada orang tua, budak-budak cara budak-budak, dia tak boleh lama. Dia semayang rakaat yang pertama, dia nampak kiam, tak beralih kiri kanan. Dia masuk rakaat yang kedua, dia tendang kaki kawan sebelah dia. Dia start dah. Rakaat yang kedua dia tendang kaki kawan dia. Kawan dia injak kaki dia, pegang lah. Depan kita ni pun duduk tengok semayang kita pun tak tahu. Pergi Singapura dah semayang kita. Pasal budak ni punya pasal. Budak ni pasal apa tu imam punya pasal. Panjang sangat. Dia dah tak boleh dah. Dia hilang concentration. Dia tak fokus dah kepada ibadat dia. Orang tua cara orang tua. Dia sakit orat, dia sakit pinggang, dia berdiri lama kaki kebas. Ini semua nak kena ambil kira. Dia kata. So ada orang tua dan ada perempuan yang mempunyai anak dan sebagainya. Maka sunat belaka meringankan oleh imam akan sembahyang itu. Jadi cerita dia apa dia? Sembahyang fardu ni jangan berat sangat, jangan lama sangat. Belakang ni gerabak kita ni macam-macam jenis tu ada. Begitu. Lihat masalah 55 juzuk yang kedua. Dia kata ada detail lagi perbahasan tentang benda ni. Apabila didengarnya budak menangis padahal ibunya sama-sama sembahyang jemaah, kerana kesihan ibu dan anaknya itu, sebagaimana dapat dalilnya pada hadis di dalam masalah yang lepas, bahawasanya Nabi SAW meringankan sembahyang kerana dengarkan tangisan budak tadi. Maka perangai Nabi, perangai itu jangan baca perangi pula dengan Nabi perang pula. Maka perangai Nabi SAW itu pengesihan. Nabi ini dia belas kesian kepada orang. Kesian dia akan ibu yang duka cita kepada anak yang menangis itu. Maka boleh jadi hilang khusyuk dan hilang khudu'nya. Hilang fokus. Bila duk main kacau ni dia hilang fokus. Dan kesihan dia akan anaknya. Kerana menangis itu mendatangkan mudarat ke atas anak. Dengan kerana itulah meringan Nabi SAW akan semayang sekira-kira tamam dan ringan namanya. Semayang bagi sempurna. Tamam tu maksud dia sempurna. Jangan sampai nak cepat sampai hilang pamak ni nak. Tak mau juga.
semayang bagi sempurna, tetapi cepat. Begitu. Baik, masalah dia kata kesian makmum dan orang yang ikutnya. Kata Imam Nawawi, dan pada hadis dalam masalah itu dalil atas kesian dengan segala makmum dan segala orang yang menjadi mengikutnya, dan dalil atas memelihara dan meraihkan maslahah mereka itu, dan bahawa tiada memasukkan atas mereka itu barang yang memberi masyaqqah. Ada masyaqqah ni maksud jadi susah kepada makmum. Dan jikalau sedikit sekalipun dengan tiada darurah, kalau tak ada pasal, tak usah bagi susah makmum yang ada di belakang. Masalah dia kata perempuan sembahyang serta laki-laki, apa hukumnya? Pasal dalam hadis tadi cerita Nabi tengah sembahyang tengah budak teriak, jadi Nabi kesian mak dia. Faham daripada hadis tu apa dia? Perempuan sembahyang sama dengan Nabi di dalam sembahyang. Apa hukum perempuan sembahyang dengan orang laki-laki? Apa hukum dia? Ini Quran baik, hadis baik. Dia bila baca, dia akan buat keluar apa hukum yang boleh diambil daripada Quran dan hadis itu. Dia kata istinbat, nak simpulkan hukum daripada hadis itu. Dan macam hari ni, Kelantan mencadangkan supaya sembahyang jemaah orang perempuan ikut serta. Dia orang tanya, boleh ke orang perempuan pergi sembahyang jemaah? Boleh ke? Abdullah ni masjid laki-laki pergi saja pun dah overflow. Kalau perempuan nak pergi semua macam mana? Masjid yang overflow tak payah pergi. Itu yang total dia. Takkan yang tu pun nak jadi sakit kepala dia pinjam. Masjid yang laki-laki saja pergi pun dah overflow, perempuan tak payah pergi. Masjid yang besar, yang laki-laki pergi pun duk kosong banyak lagi, daripada dibiarkan kosong, perempuan kalau ada masa pergi sama. Jadi setidak-tidaknya tengah hari itu dia dapat satu ilmu daripada khutbah yang dia dengar. Itu saja, proposal dia macam tu aja, bukan kata nak paksa trofi dan sebagainya. Itu yang dikatakan apa? Kesimpulan hukum daripada perkara-perkara yang timbul. Macam berlaku pada zaman sahabat-sahabat Nabi. Apabila ada satu sahabat mati, Sa'ad bin Abi Waqqas ke apakah mati, isteri-isteri Nabi minta supaya mayat dia dibawa ke masjid untuk disembahyangkan oleh isteri-isteri Nabi sama. Sebahagian sahabat lain tak setuju. Mereka kata tak pernah lagi berlaku sebelum ni. Mayat tidak pernah dibawa ke masjid, sebaliknya mayat disembahyangkan di rumah dan terus ditanam. Macam mana pula ni isteri Nabi Aisyah yang mengetuai isteri-isteri Nabi minta supaya mayat ni dibawa mai ke masjid untuk disembahyangkan sama. Ni macam mana ni? Aisyah dia counter balik permasalahan yang timbul. Aisyah kata, hampa jangan cepat lupa. Hampa ingat tak keluarga Suhail yang mati hari itu ni, tidakkah dibawa ke masjid dan tidakkah mayat itu disembahyangkan oleh Nabi di masjid? Walaupun tidak menjadi kebiasaan pada zaman Nabi mayat disembahyangkan di masjid, tetapi Nabi biasa buat. Dia kata dulu dia tak bawa mai ke masjid. Pasal apa? Pasal takut mayat, kadang-kadang dia menitik daripada badan mayat tu benda-benda yang menjadi najis. Kan mayat ni macam-macam cerita, hal ahwal mayat ni pun cerita macam-macam. Lebih-lebih lagi yang mati accident, dia tak stop, dia punya bleeding dia tak boleh stop, darah tu tak melitik. Kalau buat main masjid lagi, dia menitik atas kapet ni, cerita panjang. So takut. Ataupun mayat yang tak ni pun mayat yang uzur, yang duk keluar cecair najis daripada badan dia non-stop. Yang tu pun bila buat main sekarang depan lapik tikar, depan lapik pula plastik, dia takut pada benda tu najis. Bila dia drop atas kapet ni kita nak semayang. Kerana tu mayat-mayat pada zaman dulu disemayangkan di rumah ataupun di halaman rumah. Disemayangkan di halaman rumah, kemudian bawa pergi terus ke bumi. Tapi ada berlaku pada zaman Nabi mayat dibawa ke masjid. Jadi kesimpulan hukum daripada tu apa dia? Tak salah kalau sekiranya mayat dibawa ke masjid dan disembahyangkan di masjid. Tak salah. Pasal ada berlaku pada zaman Nabi walaupun tidak kebiasaan. Dan orang perempuan nak sembahyangkan mayat boleh tak boleh? Boleh. Tidak ada larangan daripada mana-mana nak. Kan kadang-kadang isteri, anak-anak dia kasih terlebih kepada suami dan bapa dia. Dia nak juga. Dia nak semayang sama mayat untuk bapa dia. Ini dia kira last benda yang dia boleh bagi dekat bapa dia. So dia nak semayang kan? Tak salah. Tidak ada larangan dalam nas yang melarang perbuatan itu. Bahkan ada sabit daripada hadis Aisyah menyembahyangkan jenazah beberapa orang sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ini yang dikatakan kesimpulan hukum yang diambil daripada nas yang ada. Baik, kita masuk tajuk baru, bab ma jaa la tuqbalu salatul mar'i illa bi khimar.
Okey. Sebab yang datang pada menyatakan hadis, tidak diterima sembahyang orang perempuan melainkan dengan khimar. Khimar ni lah yang orang perempuan duk pakai mini telefon tu, khimar. Khimar dia panggil. Telefon semayang ni pun khimar, mini telefon ada pakai hari-hari itu pun khimar. Pakaian yang menutup aurat semua, rambut semua tutup apa semua, itu dia panggil khimar. Jadi orang perempuan tidak sah sembahyang melainkan kalau sekiranya dia pakai mini telefon ataupun kain telefon ataupun apa-apa yang menutup aurat, yang terdiri daripada rambut dia apa dan sebagainya, termasuk bawah ni. Orang perempuan jaga ni, bawah pada dagu ni, ini aurat. So kalau pakai telefon kena make sure dia bawah dagu ni. Jangan pakai macam duk pakai mini telefon pergi kerja tu, dia duk tani. Bila duk tani ni kawasan 2 inci ni aurat. Jadi kalau kita pergi Mekah buat haji, buat umrah, dalam ihram dia kena tutup sampai tani. Dalam ihram dia kena tutup sampai tani, semacam mana kita tutup sewaktu kita semayang. Macam itulah kita kena tutup sewaktu ihram. Dia kena sampai bawah dagu ni. Kerana di sini adalah aurat. Okey. So khimar yang dimasukkan di sini ialah yang menutup sampai situ. Ketahuilah saudaraku, tiada sah pada mazhab Syafi'i oleh sembahyang perempuan melainkan dengan bertudung kepala. Pasal apa? Pasal itu aurat yang mesti kena tutup. Sehinggalah tiada zahir daripadanya rambutnya. Selai pun tak boleh. Kita dah sembahyang dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kawan sebelah kata kak rambut kak keluar. Ada semua kena sembahyang lain. Kena sembahyang lain. Sembahyang itu batal. Pasal apa? Selai rambut adalah aurat. Baik. Dia kata maka hukum yang demikian itu adalah dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatul haid illa bi khimar. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada diterima sembahyang, yakni tiada sah sembahyang satu perempuan yang haid, yakni yang sudah cukup umur dengan alamat haidnya ataupun cukup umur ia di dalam haidnya, melainkan dengan bertudung kepala. Apabila dah cukup umur, aurat kena jaga. Itu aja. Maka dalam sembahyang apatah lagi kalau tak jaga, sembahyang tak sah. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Amr, dan kata At-Tirmizi lagi ini hadis Aisyah ini hadis yang hasan. Baik, masalah perempuan sembahyang keluar rambut, sah ke tidak sembahyangnya? Kata At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis ini di sisi ahli ilmi, bahawasanya perempuan itu apabila balik ia, maka sembahyang ia padahal suatu daripada rambutnya nampak terbuka, nescaya tiada sah sembahyangnya. Walaupun selai rambut. Kadang-kadang sembahyang pun dah hujung waktu. Kan? Sembahyang dah hujung waktu. Asar katalah pukul 4.45. Sembahyang pukul 4.40. Yang kata kalut ni 4.40 sembahyang. Elok-elok Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi ombak. Ambil dia kata cantik. Cantik apa? Tak cantik lah. Dia kata cantik, dia apa pasti ngam-ngam tu. Elok Assalamualaikum Allahu Akbar. Oh, dia kata cantik. Tak cantik. Lepas tu anak pula kata, dia kata mak ampun mak keluar. Dia kata selai tak apa-apa, dia jodoh betul-betul ya. Ini dia panggil tik mengecoh. Tik mengecoh. Keluar dia kata selai tak apa, dia kata lagi rumah tak patah, dia tolak betul. Semayang dia tadi tak sah. Dia kena ulang semayang. Dia kata waktu dah habis, waktu habis kena qada. Pasal semayang tadi tak sah. Nampak? Ini dia kata tak boleh, dia kata begitu. Dan katanya tiada harus sembahyang perempuan padahal suatu daripada tubuhnya terbuka, bukan rambut aja, mana-mana part yang patut tutup terbuka, maka sembahyang tak sah. Maka rambut itu setengah daripada jasad pada hukumnya. Kan? Lah punya trend kita tengok dalam drama TV apa semua, dia main satu trend pula pakai tudung tapi nampak jangwit di tudung ni. Kan, pasal apa pakai? Pasal dulu janji dah saya lepas di haji ni balik dia nak pakai tudung. Janji. Jadi balik dia tak pakai, orang pakai kata. Dulu nak pergi kata balik nak pakai. Kan? So balik-balik berasa iman pula, rasa macam tak orang pakai. Jadi pakai juga, pakai macam tak pakai. Dia buat satu style. Pakai dia keluar dari melerek ke depan ni sikit kan.
style tahun 70-an dulu. Nanti tengok tahun 70-an dulu, ustazah balik Al-Azhar pun buat lagu tu. Style masa tu nak buat macam mana? Ustazah Al-Azhar graduate balik main pakai tudung sekat kepala ni. Depan ni jambui keluar belah tengah lah. Ustazah ngaji mana tu? Al-Azhar. Masa tu punya style macam tu. Malaysia, kalau tuan-tuan just recall balik, bila yang start pakai mini telefon? Bila? 70 hujung 70 hujung baru start sikit-sikit. Masa tu gerakan dakwah Adin, mereka lah banyak duk push tentang apa keperluan menjaga aurat dan sebagainya. Tahun 70 hujung. Sekolah-sekolah agama tahun awal 80, tahun 80, 81 Ustazah tak tutup habis. Lepas tu mai tahun 81, 82 dia pakai stay bulu kambing ni tu. Ustazah pakai stay bulu kambing, apa? Benang bulu kambing hak anyam-anyam tu, bila pakai nampak kepala bulat sebiji, nampak style lagu tu. Tahun 80, 81 dia mai tahun 82, 83 tu barulah duk main mini telefon hak ada awning depan ni. Dia ada awning pula, satu awning kali hitam. Lepas tu mini telefon tengah ni awning depan. Itu fashion tudung. Yang pentingnya pakai tudung. Itu aja. Yang pentingnya pakai tudung. Tapi itu trend dia duk main. Dia main sampai satu time pula dia main tudung cendawan pula dia panggil. Tudung macam telefon semayang ni turun sampai tahun ni dia satu time. Lepas dia duduk jalan lagi, tu perlu singkat balik pula. Dia singkat balik, lagu simpul balik tahun ni pula. Trend. Yang penting apa dia? Tutup aurat. Fashion ni pakailah macam mana pun, yang penting tutup aurat. So, kalau kita tengok orang Arab, orang perempuan Arab, dia tak mesti ada kain telekung semayang ni. Dia semayang, dia lagu pakai mini telekung tutup aurat, dia semayang. Kalau masjid negara buat apa, baca Yasin apa, poinkat kebangsaan ke apa, dia panggil duta-duta Arab apa semua, ni bini-bini duta Arab ni, dia tak pakai kain telekung macam orang perempuan Melayu ni. Dia main lagu dia je lah. Lagu tu dia semayang. Kita duduk sebelah dia, dia ni buat tak pakai kain telekung. Telekung dah lah tu, dia dah lah boleh semayang lah. Tapi kita pantang kita banyak. Kalau tak ada telekung ni tak semayang. Ada telekung ni semayang. Ni kata awak tak semayang ni, terlupa awak telekung. Ada hadut pakai lah, tak tutup aurat lagi. Tutup lah tapi bukan telekung. Ada tutup aurat boleh semayang lah kata. Tak beza pakai lagu ni semayang. Dia sanggup tak semayang. Nampak tak? Kadang-kadang kefahaman tentang benda ni dia blur, dia kelabu. Maka kerana tu dari segi amalan dan penghayatan dia jadi macam-macam. Bila dia faham, tak ada masalah apa. Kan macam kita buat contoh dalam kuliah-kuliah lepas. Orang Arab dia berasa masa waktu dia rasa nak kena semayang dah, dia berhenti kereta, dia turun di tepi tu, kalau ada air dia lihat semayang, tak ada, dia tayamum dengan pasir tu aja, dia semayang tepi kereta tu. Jadi tuan-tuan buat tengok semayang atas Jambatan Pulau Pinang tengok. Kan? Anda nak tahu kita nak pergi Tanjung, dia pergi jam jalan. Jambatan jam, nak pergi tak boleh, nak buat boleh, maghrib. Tengok dah pukul 8 dah, tak lagi nak main Isya pula, kita tak semayang lagi ni. Semayang tu ada dah dia kereta ni macam mana? Turun di tepi tu, agak kereta tak lintas kat tindik kita lah. Tak, Allah buat semayang tepi tu. Boleh lah buat begitu? Tak betul lah, tapi boleh lah kalau nak buat. Kalau Arab dia buat dah lah. Kita tak kira orang kata gila pun. Siapa kata gila? Kita semayang takkan gila. Dan kita ni dia lebih haru dengan orang kata kat kita ni. Dia haru dengan orang nak kata ni. Apa kata gila kan? Nak semayang nak gila apa tak gila Yalah tapi orang kata gila. Itu tak semayang tak gila. Tak kata apa? Ngak. Dekat. Ini benda dia tuan. Ini tajuk yang dia baca ni. Dia kata yang pentingnya apa dia? Menutup aurat. Bagi orang perempuan ni, janji dia pakai khimar, dia pakai tudung. Kata Syafi'i, dan sesungguhnya dikata orang, jika ada zahir dua tapak kaki perempuan dengan terbuka, maka sembahyang itu sah. Ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dia kata kalau tapak kaki ternampak, tak apa, sembahyang itu sah. Banyak orang tanya, hantar SMS, Ustaz, betul-betul orang perempuan ni wajibkah pakai stukin? Banyak orang hantar SMS tanya. Habis macam kita duduklah rumah tetamu mai pun nak kena pergi cari stukin pakai kan? Tanya.
Habis tu kalau kita nak pergi market, tempat basah apa, ayam ikan, hanyak apa semua pun nak kena pakai stukin. Orang tanya kan. Jadi perbincangan tentang ni dia ada sedikit kadang-kadang pendapat ulama yang memberi kelonggaran melihatkan kepada keadaan. Sehingga kan dia kata apa? Kata Syafi'i, dan sesungguhnya dikata orang, jika ada zahir dua tapak kaki perempuan terbuka, maka sembahyang itu sah. Ada pendapat mengatakan begitu. Kerana dia kadang-kadang macam kita lah, negeri kita. Kan? Negeri hujan, basah dan sebagainya. Mai pakai stukin dah pasal lecun naik macam ni, nak kena buka tadi, nak turun, nak kena cari stukin lain pula pakai je. Nampak nak jadi masyarakat. Ada timbul masalah macam ni. Habis orang perempuan yang buat bendang, duk pergi bendang, buat bendang pun dia nak kena pakai lah juga stukin, pakai apa, persoalan banyak. Tegas, takat boleh jaga itu saja. Takat boleh jaga. Bab dia kata fi karahiyatit tadli fi salat. Itu bab yang datang pada menyatakan teguh melabuhkan kain di dalam sembahyang. Ini satu tajuk. Orang pakai kain labuh, pakai jubah labuh, pakai seluar labuh dalam sembahyang, apa hukum dia? Ketahuilah saudaraku, telah datang hadis meneguh melabuhkan kain di dalam sembahyang, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tadli fi salat. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia telah meneguh Nabi sallallahu alaihi wasallam melabuhkan kain di dalam sembahyang. Dan kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Juhaifah. Masalah yang kata melabuhkan kain dalam sembahyang itu apa hukumnya? Yang kata kain labuh, jubah labuh, pakai seluar labuh, apa cerita? Telah berkata Ibnul Arabi di dalam syarah At-Tirmizi, telah memakruhkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan lainnya. Imam Syafi'i kata makruh. Dan kata Imam Malik harus. Imam Malik kata tak apa. Kalau kita pakai jubah kita labuh kan, pakai dalam semayang, jadi ada orang tegur kita, dia duduk belakang kita tengok, ya apa ustaz ni jubah dia pun tutup buku lagi kan. Pasal dia baru pergi mengaji kat ustaz mana, gaduh baca hadis tu, ustaz tu sampai tumbuh-tumbuh meja terbalik, air mineral ni marah, orang pakai kain labuh. Tengok dia main, tengok ustaz ni pula kain labuh. Dia mana ni dia ni? Kita nak tahu apa penjelasan dia. Tapi hadis ada, hadis terang dan hadis sah. Nabi kata ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Nabi kata garang tu. Nabi kata apa yang asfala minal ka'bain, yang melabuhi buku lali. Ini bagi orang lelaki. Apa-apa daripada jenis izar, daripada jenis kain yang melabuhi ka'bain, melabuhi buku lali, fa finnar. Nabi kata itu bahagian neraka. Garang. Nah, maknanya larangan berkain labuh ni cengeng ni. Larangan ni keras. Sampai Nabi kata fafinnar. Mai pula satu hadis Nabi kata innallaha la yaqbalu salata rajulin musbit. Sesungguhnya Allah tidak terima sembahyang laki-laki yang musbil, laki-laki yang berkain labuh. Jadi penanda arah dia di mana? Ka'bain, buku lali. Jangan melepasi buku lali. Kalau melepasi buku lali, Nabi kata innallaha la yaqbal, Allah tak terima salata rajulin musbil, sembahyang laki-laki yang kain labuh. Baik, kita tengok apa perbahasan dia. Perbahasan dia kata apa? Imam Syafi'i kata makruh, Imam Malik kata harus, tak apa. Dan telah bersalah-salahan ulama pada takwil hadis ini. Maka kata qil iaitu melabuhkan dengan makna menghela kain itu atas bumi. Dia kata hak tak boleh ni jadi lagu macam apa? Macam raja-raja dulu. Dia pakai tu macam kayak Zorro dia. Bila dia berjalan tu belakang tu dia ada pula pasukan tu angkat dia punya Zorro dia tu. Zorro apa nak panggil tu yang dia pakai di tempur ada kayak panjang tu. Nak tunjuk kebesaran dia sebagai raja tu, maka pakai baju labuh betul, inang-inang duk angkat ke belakang. Kalau sampai menghela, dia kata sampai duk heret kain macam tu, itu salah. Itu satu pendapat dia kata. Maka menghela ekor kain itu di atas bumi ialah kelakuan orang-orang yang membesar diri dan memegahkan diri. Itu sebab larangan dia. Pasal apa? Pasal menyombong.
masih menyombong. Kalau sekiranya labuh itu tidak kerana sombong, dia kata maka itu Imam Malik kata apa? Harus. Imam Syafi'i kata apa? Makruh. Kalau tidak kerana sombong, kan kita pergi Mekah beli jubah, kita punya panjang berapa? 4 kan? 54 kita punya panjang kan? So, kita pergi kedai 54 tak ada. Dia kata 4 mati. Tak ada. 5 InsyaAllah dia bawa keluar main. Bawa keluar pula hitam pula. Kita kata lon apa? Color lain. Fi abyad, putih ada tak ada? 56 ada putih. Kita pun tangkap juga lah. 55, 56. Bila pakai dia melerai sikit lah. Haram kan yang tu? Kita bukan berniat sombong. Tetapi nak buat macam mana? Ada apa saya itu saja. Pakai labuh sikit. Balik main sini kita hotel lagi. Jadi sementara nak balik main hotel tu kita pakai tu kira macam mana? Haram kan? Tak haram. Dia kata. Pasal apa? Bukan niat kita nak sombong. Ini yang dibahaskan oleh hadis ni. Maka dia kata-kata Ibnul Arabi, dan bermula mereka yang mengharuskannya ialah tiada dijalankan dan tiada dihela dan tiada diheret akan dia di dalam sembahyang. Yang mengharuskan tu dia kata jangan sampai meleret. Labuh sikit daripada buku lali tapi tak meleret. Yang tu tak sah dia kata. Bahkan dia kata tetap ia di atas bumi, dia tak meleret, dia ikut sama arah dengan tapak kaki kita. Takat tu tak apa lagi dia kata. Dan yang ditegahkan daripadanya ialah bermegah-megah diri di dalam jalannya itu. Dan setengah daripada ulama mereka yang berkata bermula makna tegah melabuhkan kain itu apabila ada bukan baju. Kerana bahawasanya apabila dilabuhkan daripada dadanya, saya terbuka dadanya, ni macam-macam perbahasan. Kita ambil kesimpulan. Kesimpulan dia apa? Sedaya upaya jangan pakai labuh. Tentulah selamat. Kalau labuh tu kerana apa? Kerana baju baru beli, tak ada nak order, itu tidak haram. Kerana apa? Kerana dia tidak berniat sombong. Untuk hari-hari kita pakai ni ejaz bagi paras sekurang-kurangnya buku lali Ka'bain, kerana itu kawasan selamat. Habis kita baca banyak-banyak. Tajuk baru bab ma jaa fi karahiyati madhil hasa fi shalah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis menegahkan tapu anak batu dalam sembahyang. Ni pula cerita apa? Zaman Nabi. Bahkan selepas zaman Nabi lama pun dah, kalau kita, ada adik-beradik kita, mak pak kita pergi Mekah tahun 74. Sampai tahun 74 tu dataran tawaf Kaabah tu masih berbatu. Pasir apa ada lagi. Sampai tahun 74. Selepas itulah barulah dia tak ada dah itu semua. Sampai zaman lah ni tak ada apalah. Semua bubur apa? Dia bubur apa tu dia panggil? Bukan tile, dia panggil apa tu? Marble dia panggil marble. Allah, marble tak ada, tak jumpa. Dan petugas Masjidil Haram, Masjid Nabawi ni cuci sepanjang mata. Yang mom yang kereta ada pusing tu pusing lebih daripada apa nama propel lagi dia punya ada buat kerja dalam tu kan. Dulu kawasan halaman tawaf tu batu tu ada. Timbul hadis ni. Hadis apa? Apabila kita nak sujud, dia kata kita dilarang daripada pintu gabus bagi clear batu tu baru sujud. Tu gabus nak bagi clear tu, itu dilarang. Cuba kita baca. Fi karahiyati madhil hasa fi shalah. Itu bab yang datang pada menegah sapu anak batu di dalam sembahyang. Ketahuilah saudaraku, telah datang hadis yang menunjukkan tegah seseorang sembahyang menyapu akan tempat sujudnya supaya rata. Kerana maksud sembahyang itu ialah disuruh khusyuk dan khudu'. Itu tujuan dia. Dia tak mau kita ni buat benda yang boleh mengacau khusyuk kita. Kan? Tengok juga ada kita ni bukan kata pasal baju pasal apa tak ni. Bulu kapet ni pun kita duk tengok, duduk fikir. Dia baldu dia nampak macam terbalik. Sapu bagi sama color boleh. Ada juga tu. Jenis ni pun ada juga kan. Dia tengok. Dia jenis orang lucu. Di rumah dia jenis beradui. Dia tak boleh yang ni nak semua everything proper. Dia jenis orang perfectionist. Satu orang yang mau kepada kesempurnaan. Kan, jadi bila dia sembahyang kan baldu ni kadang-kadang dia terbalik itu nampak color dia macam lain sikit. Yang tu pun jadi kacau dia.
Tengok sebelum sujud sapu tu, dia rasa tu satu kali cantik pun sujud. Ini mengganggu khusyuk. Mengganggu khusyuk. Dia hadis yang membenarkan kita bertindak luar biasa atas sebab-sebab yang kita akan jumpa akan datang. Tengah duduk sembahyang ulang main. Misalnya kan, Islam tak suruh dah tunggu sampai dia patuh kita, sampai segolek jatuh, tak apalah kalau mati syahid lah aku ni. Islam tak suruh dia macam tu. Dia kata apa nama, Al-Hayyah wal-Aqarib. Ada saya ingat tajuk kan datang ada tu. Al-Hayyah wal-Aqarib. Hayyah ni maksud ulang. Aqarib apa? Skorpion ni, kalau jengking. Ini dua menatang. Kalau kita tengah semayang, kalau dia main, Nabi suruh kita balon dia pergi mati. Kalau balon dia tu pergerakan yang tidak sampai membatalkan semayang, dia mati. Kalau balon tu sampai balon dia duduk panggung lagi, balon lagi duduk panggung lagi, sampai kita pun berkira lari ambil yang tu kubur bombang batal lah. Batal. Nabi kata tak apa, batal pun tak apa, tak pergi semayang lain. Pasal apa? Pasal Hayyah dengan Al-Aqarib ni dia suruh kita bunuh. Kalau kita nak tambah lagi yang seumpama dengan dia, lipan bara ke, zaman Nabi tak ada, zaman kita dia main. Rumah duduk dalam kebun getah ke apa ke kan, kelapa sawit apa saja dia main. Macam yang duduk lengkap main. Kita lah duduk tengok, ni bukan merah ni dah nak main merah hati dah ni. Ni kalau kena, yang tu cerita dia pergi ambil apa yang patut balon dia bagi mati. Dan ada pun kes-kes yang melibatkan benda macam ni, ada habuk, ada debu, ada apa, hidup gabui, kain apa semua ni. Kalau dia membawa kepada ganggu khusyuk, dia suruh kita jangan buat kan. Tapi kalau dia tak buat, dia pula jadi ganggu, tengok dekat mana boleh buat lah. Contoh orang tanya kita, kalau kita buat contoh secara moden dah ni lah, tengah sembahyang handphone bunyi. Ini duduk cerita batu ni semua tak ada lagi dah. Tengah sembahyang handphone bunyi. Bak orang nak kata dia ni pun mampu kaji, kita nak sembahyang buat silent dah, itu bab lain. Kita memang selalu pun silent, tapi hari itu terlupa. Nampak tak? Benda nak jadi. Memang selalu kita nak masuk, kita silent kan. Tapi hari itu terlupa. Tengah duduk sembahyang apa semua, Allah Godin, masuklah bunyi. Uptown Girl pula bunyi pun. Dia bukan bunyi Uptown Girl. Uptown Girl tu imam pun lupa surah bila tengah kita main pun ni. Baik, adakah kita ni Uptown Girl punya tuan punya telefon Uptown Girl ni nak biar benda tu lagi bunyi? Nak habis ringing tu saja pun kira tak sampai bagi salam tak lagi. Kena kawan yang call tu pula tak cerdik. Dia dah call, kita tak angkat, dia balas call lagi. Uptown Girl lagi sekali baik. Oh kata, macam mana kita nak buat pada girl tu? Stopkan dia. Salah tak kita stopkan tu? Tak salah. Bahkan itu yang kita kena buat. Sebab kita dah menyebabkan kepada ramai orang hilang khusyuk. Bila bunyi macam tu, tengoklah duk poket mana. Tu macamnya seluk tangan pi dekat button off tu, tekan buat. Tutup. Biar selesai. Batal tak sembahyang kita? Tak batal. Bahkan itu tindakan yang mesti kita buat. Ada ni duk biar tahun ke apa, duk biar mana? Allahu Akbar. Cerdik ni kena ada. Sebab Islam ni agama cerdik. Islam ni agama cerdik. Jangan macam saya buat contoh kuliah bila dulu, lagu duk jawab, ana usalli. Yang tu dah lah, yang tu batal. Kan? Handphone dah bunyi, ni. Satu macam yang ambil, ana usalli. Tahu dia, yang tu batal. Bercakap dengan kalam yang luar daripada sembahyang itu konfirm batal. Baik. So tajuk yang nak cerita ni dia kan cerita gabui batu daripada tempat sujud tu, takut tak dikena dai kita. Kerana maksud sembahyang itu ialah nak khusyuk. Maka hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum ila shalah fala yamsahil hasa. Nabi kata. Maksudnya apa? Diriwayatkan daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila shalah fala yamsah al-hasa." Apabila bangun seseorang daripada kamu nak sembahyang, maka janganlah ia menyapu anak batu di tempat sujudnya supaya sama rata dan supaya sedap sujudnya.
Jangan. Dia kata apa? Dia kacau kita punya khusyuk. Sambung lagi Nabi kata fa inna rahmah tuwajihu. Ini yang Nabi kata. Kerana bahawasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala ada depan kita. Orang yang semayang ni bila dia takbir aja Allahu akbar, dia berhadapan dengan rahmat Allah. Dia sedang dilimpahi dengan rahmat Allah. Allah cukup sayang kepada orang semayang ni. Dia nak abang tu. Bila dia takbir aja Allahu akbar, dia berada di dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Maka jangan dia rosakkan, jangan dia spoil rahmat yang Allah tu bagi kat dia dengan gangguan yang macam-macam. Ada sebab telekom duk buat apa ke, switch off apa nama handphone, buat gambar handphone, buat pangkah apa. Pasal apa? Pasal tak mau dia buat spoil ketenangan kita di dalam masjid ni. Tak mau dia kata. Maka apabila berbimbang ia dengan lain daripada sembahyang, nescaya putuihlah rahmat Allah yang duk berada dengan dia. Selagi mana dia takbir Allahu akbar, dia ni duk fokus, duk khusyuk kepada Allah, duk khusyuk dengan Allah dalam sembahyang ni, selagi tu rahmat duk mai. Bila dia buat sesuatu yang menghilangkan khusyuk, maka hilanglah rahmat Allah daripada dia. Ini dia kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Mu'aykid dan Ali bin Abi Talib dan Huzaifah dan Jabir. Dan kata At-Tirmizi, bermula hadis Abi Dzar ini adalah hadis yang hasan. Masalah menyapu tempat sujud dengan sekali dan hadis. Kalau sekali sapu. Macam kita kan, bersemayang, ada setengah jenis orang pakai spek ni, dia style dia. Saya pun tak faham daripada dia style macam tu. Bila nak semayang satu macam, dia buang spek, dia letak di tempat sujud. Ada style macam ni. Oh, jangan tuan-tuan. Lagi dia main anak siapa akan lari-lari pijak perang kata tengah doa habis pula pergi buat. Janganlah kita cari penyakit macam tu. Spek ni buang dalam poket ke apa sama lah, ataupun untuk sah buang ke apa kan. Lebih selamat dah pergi buang tu. Bila buang tang tu, itu memang nak mengundang kekacauan. Dia jadi tak khusyuk. Lagi main anak siapa akan lari, ya dia lari di ujung balik tu. Lagi dia patah balik, ya main ujung balik ni. Kita habis spek kita aja. Bila duk lari ni kita dah main semak perut dah. Janganlah buat kerja yang boleh menjadi kacau semayang kita. Ataupun ada orang semayang buat handphone atas poket atas ni. Atas poket atas ni dia bubuh handphone dalam poket atas. Bila sujud jatuhlah handphone tu. Bila jatuh dia dah kacau. Allah, jatuh pula dah handphone ni. Kacau lah. Duk teringat pula ni lepas masjid mana tu sujud-sujud orang main gabis handphone tu. Kita lagi tu tengah sujud ke apa kau main poket ambil. Yang habis bubuh poket atas tu buat apa? Nampak tu tak? Janganlah kita ni pergi jadi punca kepada nak hilang khusyuk dalam semayang. Nak semayang ni tak mau ada kekacauan. Ambil simpan di tempat-tempat yang menakabah. Ini contoh-contoh yang kita nak bawa. So, dia kata bila buat macam tu, rahmat Allah lari daripada kita. Baik, kalau sekiranya berlaku juga benda macam ni, dia pergi bubuh apa ke dalam poket atas dia, duit ke ataupun handphone ke apa ke jatuh. Jatuh pula pergi jatuh tempat dia nak tadi, sujud dah lagi ni. Maka dia sekali dia pegang handphone, tarik naik kat dia sikit baru dia sujud. Boleh tak boleh macam tu? Ini tajuk dia. Menyapu tempat sujud dengan sekali saja. Dan hadisnya, kata saudaraku wahai saudaraku, telah datang hadis mengharuskan tapu anak batu ataupun sebagainya daripada tempat sujud di dalam sembahyang, iaitu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Mu'aykid radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an madhil hafar. Katanya aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tapu batu daripada tempat sujud dalam sembahyang, supaya tiada menyakiti dahi orang yang sujud dengan sebab tidak sama ratanya. Faqala in kunta la budda fa'ilan famaratan wahidah. Nabi kata, sabda Nabi SAW, jika sekiranya engkau berasa tak dapat tidak kena buat benda tu, tak dapat tidak nak kena sapu juga sikit, tak boleh nak elak dah, mesti kena sapu juga, supaya menghilangkan anak batu yang tajam dan menyakiti itu, maka sapulah olehmu akan sapuan yang sekali sapu. Nabi kata kalau dah tak dapat nak elak, sekali tak apa, sekali tak apa, dan jangan lebihkan daripada yang demikian itu. Lagu duduk sapu, lagu duduk tepuk-tepuk macam pantai kabu pula tu buat tempat sujud tu, tu leceh, sama buat macam tu, sekali sapu. Ataupun handphone jatuh, sekali dia tarik main.
Jangan banyakkan benda yang boleh menyebabkan hilang khusyuk dan terputus rahmat Allah dekat kita. Dia kata maka sapulah olehmu akan sekali sapu, dan jangan lebihkan daripada demikian itu. Maka barang siapa melebihkan dia, nescaya mendatangkan barang yang makruh ataupun mendatangkan yang boleh membatalkan sembahyang. Kata At-Tirmizi, bermula hadis ini hasan lagi sahih dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Kemudian menyapu tempat sembahyang, apa hukumnya? Kata At-Tirmizi, bermula amal atas hadis ini di sisi ahlul ilmi, maka zahirlah pada hadis ini harus menyapu kalau sekali. Jika tak dapat tidak, bagi nak menghilangkan barang yang menyakiti daripada tempat sujud itu bagi sembahyang. Adapun dahulu daripada sembahyang, maka itu tidak ditegur menyapu anak batu dan sebagainya daripada tempat itu sebelum sembahyang. Buat apa pun boleh, nak sapu ke nak apa. Macam mana tuan-tuan, kalau kita nak sujud, dia tengok ada cicak pula betul-betul tempat kita nak sujud. Macam mana? Boleh sapu? Sapu batal juga lah, pergi najis. Habis tak sapu macam mana? Lagu nak suar kepala api atas sikit lagi, si cicak tu jadi lumpur dengan mulut pula. Tak ada cicak dia bukan mengaji sekolah, dia pun menyusah orang. Kita nak buat lagu terempon, nak bagi cicak duduk di atas, tak kena kena ketayak kita pula. Kacau. Maka benda ni sebaik-baiknya apa? Sebelum sembahyang cek dulu. Sebelum sembahyang cek dulu supaya dia tak kacau kita lagi. Itu. Baik, bahkan kata Qistilani yang lebih aulanya diperbuat yang demikian itu supaya tiada berbimbang hati dengan dia pada halnya di dalam sembahyang. Kita boleh buat sebelum sembahyang supaya hati kita tak kacau bila kita sembahyang. Kata Imam Nawawi, bermula makruh itu ialah makruh tanzih. Makruh tanzih ni maksud makruh yang ringan. Dia ada dua, makruh tanzih dengan makruh tahrim. Makruh yang ringan dengan makruh yang boleh membawa haram. So dia kata jangan. Kata Imam Nawawi, makruh itu makruh tanzih, dan telah muwafaqah ulama atas makruh menyapu tempat sujud di dalam sembahyang, kerana bahawasanya menafi dia akan tawadhu dan juga berbimbang akan orang yang sembahyang. Menyapu dahi di dalam sembahyang, apa hukumnya? Ini pidu sapu dahi. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, dan telah berkata Al-Qadhi Iyad, dan dimakruhkan oleh salaf akan menyapu dahi di dalam sembahyang supaya hilang debu-debu dan seumpamanya daripadanya, dan juga makruh menyapu debu dan seumpamanya daripada dahi itu sebelum berpaling keluar daripada masjid. Ini pendapat ulama salaf. Kan macam kita sebut adat kita, dia bukan ibadat, bukan ada nas pun, yang apabila kita habis sembahyang kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, yang duduk gabuh muka ni, carilah ayat Quran ke hadis ke apa, tak ada satu pun, walaupun hadis dhaif, tak ada pun yang kata lepas bagi salam tu terus sapu muka. Tapi dalam masyarakat kita Melayu, dia jadi macam rukun. Benar tu, macam rukun, macam lagi tak gabuh muka lagi, macam tak hadis sembahyang lagi. Dia jadi lagu tu, jadi mati-mati Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia main tami dulu, dia singgah tami, baru dia sapu ni. Itu adat. Baik, tak apa kalau tak buat benda tu, tak apa, nak buat-buat lah, tapi tak ada siapa suruh, tak ada siapa suruh, tak ada hadis suruh pun kan. Tapi kita ni pasal apa? Kita ni jenis suruh orang. Daripada kita budak-budak duduk ngaji sekolah Arab, budak-budak tu kita duduk tengok ustaz kita semua habis lupa betul kan. Jadi kita pun ikut dia. Jadi kalau orang tanya kita balik, kita tanya apa? Ni duk tanya orang duk buat lama dan duk main cakap kata tak boleh. Bukan boleh, bukan tak boleh. Benda tu tak ada suruh dalam Quran, tidak ada suruh dalam hadis. Tapi kalau nak sapu boleh dah, sapu. Bukan muka, sapu bau ke, nak sapu belakang, sapu. Pasal apa? Pasal dah bagi salam dah. Dah keluar dah daripada sembahyang. Sapu dah apa pun. Kan? Cuma nak bagi kita clear. Kita tahu kata, oh sapu muka ni tidak termasuk di dalam sembahyang. Tak termasuk. Kan yang kata sembahyang tu definisi dia apa dia? Perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salam tu apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi. Pun tak payah hangguk, tak ada hadis suruh hangguk pun. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalam transit pula ni warahmatullahi. Pun tak ada hadis. Tak ada. Habis kalau nak buat salah dah? Tak salah, tapi pelik kan? Betul lah. Betul, tak ada tanpa suruh buat. Dia yang kata bagi salam dia sana, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu saja. Itu saja.
Masyarakat kita ni unik dia di situ. Pasal apa? Pasal kita kreatif. Kita kreatif, kita suka buat bagi belain daripada Nabi. Bukan belain daripada apa, bagi belain daripada Nabi. Itu kita punya kreativiti. Jadi benda tu bila lepas Assalamualaikum warahmatullahi, dia nak gabui apa-apa gabui lah. Cuma dia kena faham bahawa sapu muka itu tidak ada di dalam mana-mana hadis yang suruh buat benda tu. Itu saja bagi kalian. So di sini pun sama. Di kalangan ulama salaf dia kata apa? Duk sapu dahi lepas sembahyang ni, dia kata apa? Dan juga makruh menyapu debu dan seumpamanya daripada dahi itu sebelum berpaling keluar daripada masjid. Keluarlah daripada masjid tu baru gabung nak gabung apa-apa. Lagi tu dalam masjid ulama salaf kata betul. Itu pendapat dia, kan? Itu pendapat dia. Baik. Kemudian fi karahiyatin nafsi fi shalah. Insya-Allah kita sambung kemudian. Fi karahiyatin nafsi fi shalah maksudnya apa? Bab yang datang pada menyebutkan hadis menegahkan embuih mulut di dalam sembahyang. Ni. Tajuk-tajuk ni syok baca tuan-tuan. Banyak benda kita tak tahu, kita jadi tahu. Itu dia bagus dia tu. Pasal apa? Pasal kita lama dah jadi orang Islam. Tapi Islam kita ni Islam apa? Islam ikut orang. Jadi bila kita mengaji ni baru kita boleh apa? Kita boleh bagi clear. Oh ni cerita dia, oh ni hadis dia, oh aku tak tahu lagi benda ni. Itulah kebaikan kita mengaji ni. So tajuk yang akan datang ni dia kata larangan embuih di dalam sembahyang. Embuih ni maksud dia apa tuan-tuan? Embuih ni maksud dia nak embuih benda yang ada di tempat sujud tu. Bila nak sujud dia embuih baru sujud. Dia tengok apa ke semut ke apa ke kan. Instead of dia gabui, dia embuih. Sama macam gabui lah ceritanya. Gabui, bagi clear benda di tempat sujud. Kemudian tajuk yang lagi akan datang dia kata finnahi ala ikhtisari fi shalah. Larangan al-ikhtisar di dalam sembahyang. Al-ikhtisar ni ulama berbeza-beza tafsiran tentang perkataan al-ikhtisar. Yang sahih di sisi ulama hadis dua makna. Yang kata larangan al-ikhtisar di dalam sembahyang ni yang sahih di sisi ulama hadis dua makna. Satu dia kata al-ikhtisar ni maksudnya cepat pinggang. Ikhtisar dilarang di dalam sembahyang. Luar sembahyang pun cepat pinggang ni Nabi suruh kita elak. Pasal apa? Pasal cepat pinggang ini adalah apa? Adalah lambang kepada kesombongan. Sombong, kita bila cakap nampak pun nampak sombong. Dan sabit daripada tafsir Quran yang cerita iblis apabila dibuang daripada syurga, dia lempar naik ke bumi ini, dia turun dalam keadaan ikhtisar, dia turun dalam keadaan bercepat pinggang sebagai manifestasi kepada takwa hati dia. Tuhan buang dia naik ke bumi. Jadi cepat pinggang itu dilarang sebab dia perbuatan iblis. Dan satu lagi makna al-ikhtisar ini kita gedek dulu. Satu lagi makna ikhtisar ini ialah sembahyang dia tumang atas sebelah kaki. Macam mana nak kata? Dia sembahyang, dia patut berdiri lagu tu, dia berdiri lagu tu. Ikhtisar. Ni. Ada kalau sekiranya dia uzur, dia sakit kaki dan sebab itu lain. Itu atas alasan uzur. Tapi atas alasan saja. Lagu tu nampak lagu mak rempit naik motor macam mana kata tak sama macam tu. Itu juga al-ikhtisar. So ada hadis yang melarang perbuatan-perbuatan itu, al-ikhtisar. Ini dua di sisi ulama hadis. Di sisi ulama fiqh ni macam-macam. Dia kata ada al-ikhtisar ini semayang patuk ayam, semayang nak cepat sudah. Ini juga al-ikhtisar yang dilarang oleh Nabi dan macam-macam tafsiran. Tapi tafsiran yang sahih yang dua. Yang dua ni. Apa dia? Satu semayang buat cengek kaki, cengek berdiri atas sebelah kaki, ataupun al-ikhtisar dengan maksud cepat pinggang. Ini jarang orang buat lah, cepat pinggang dalam semayang. Kemudian dia akan main satu tajuk yang banyak orang duk tanya, fi karahiyati kasfi sya'r fi shalah, tentang larangan sanggui rambut ketika sembahyang. Sanggui rambut ketika sembahyang. Ini kita nak tengok apa hadis dia, dan hadis ni ditujukan kepada siapa?
Pasal dia main cerita kata ada sahabat yang pergi rongkai sanggui kawah hadus semayang. So hadis ni menceritakan tentang laki-laki yang sanggui rambut. Jadi adakah orang perempuan juga dilarang sanggui rambut ketika semayang? Ini kita akan tengok perbahasan dia. Laki-laki memang tak boleh. Pasal berlaku kepada cucu Nabi Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Nabi. Dia kasih sya'ar. Dia kasih sya'ar itu dua maksud. Satu maksud dia timbul buat sanggui. Satu lagi maksud dia kata dia lipat rambut tu panjang, dia lipat naik macam mana bagi bertingkat tu, dia satu speed masuk. Jadi kan kita tahu Nabi Muhammad sendiri rambut dia mencicak bahu. Jadi sama lah dengan sahabat-sahabat ni, apapun rambut dia panjang macam tu. Jadi ada di kalangan mereka bila semayang dia lipat rambut tu, dia dilarang. Dan ada kelarangan itu membawa pergi sampai kepada orang perempuan pun tak boleh, ataupun itu untuk laki-laki saja. Kita akan baca detail perbahasan dia pada kuliah akan datang insya-Allah. Kemudian dia akan fi taqasyuh fi salat, cerita tentang nak khusyuk dalam sembahyang macam mana. Nak khusyuk dalam sembahyang itu macam mana. Kemudian dia main fi karahiyatit tashbih bainal asabi' fi salat. Ini cerita bukan dalam sembahyang, selepas sembahyang. Tashbih dalam bahasa Arab ni, yang kata tashbih ni apa? Abang tak ni jari masuk dalam jari. Ini dia panggil tashbih, dilarang oleh Nabi. Dilarang. Kita syok duduk ni kan. Duduk saja-saja apa dulu tu. Selain daripada kepak jari, lepas tu duduk dulu. Rupanya dilarang oleh Nabi. Tashbih dia panggil. Walaupun di luar sembahyang. Nabi tashbih sekali aja dalam hadis apabila Nabi menceritakan tentang azab kubur. Nabi kata orang munafik ataupun orang kafir dalam masuk dalam kubur, Allah perintahkan kepada kubur, ilta'ini alaih, bersedaginglah kamu dengan dia. Ni masuk dalam kubur, Allah perintah kubur suruh himpit, ilta'ini alaih. Nabi dah hadis berkata fatal ta'imu alaih, maka tanah kubur pun bersedaging dengan dia. Nabi nak tunjuk kepada orang yang duduk dalam kubur kena himpit tu, Nabi tunjuk dengan jari dia macam ni. Nabi tunjuk macam ni. Itulah sekali Nabi buat. Lain daripada tu Nabi larang buat macam ni. Dan sebab apa dilarang, ada tak ada dia beritahu, insya-Allah kita tengok dan kuliah cerita semua. Tak ada lah kuliah bulan depan kan. Jadi insya-Allah kita akan tengok. Jadi tuan-tuan, saya nak beritahu satu apa, banyak lagi benda yang kita tak tahu. Itu aja. Mengaji sampai universiti bidang agama pun tak mesti kita tahu semua. Tak mesti kita tahu semua. Graduate universiti bidang agama tapi tak cover ilmu dia. Dia alim fiqh, dia tak faham hadis. Dia alim hadis, dia ada masalah dengan fiqh. Tak apa lah dia tahu setengah, tak tahu semua pun banyak orang. Jadi tumpang peluang Tuhan bagi kat kita ni apa tu tuan-tuan, sejam setengah kita duduk sila dengan Quran, dengan hadis Nabi, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Kita tahu satu benda kita boleh rectify. Kalau selama ni kita dah buat silap, dan kita boleh buat correction, which is good untuk semua kita. Saya baca pun bukan semua benda saya baca saya tahu. Ada benda saya baca ni saya pun baru tahu, pun ada. Pasal apa? Pasal keluasan ilmu Allah ni tak tahu nak apa. Tuhan kata dalam Quran apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tak bagi ilmu kepada hangpa ni melainkan sikit. Hak kita rasa macam ilmu kita banyak ni, di sisi Allah sikit aja. Apatah lagi ilmu kita sikit. Oh, lagilah masalah kita dengan Allah. Jadi saya pesan diri saya pesan tuan-tuan semua, kita lapangkan sikit masa tu pun Tuhan yang bagi kat kita. Masa kita ni pun Tuhan yang bagi. Tuhan boleh bagi, dia boleh ambil balik masa ni. Tumpang Tuhan bagi masa kat kita sikit ni, sikit kita bagi balik untuk agama ni. Bukan sehari 24 jam kita nak bagi 1,5 jam untuk agama, tuan-tuan. Sebulan
sekali kita bagi 1,5 jam, sebulan 2 kali kita bagi 1,5 jam. Jangan berkira dengan Tuhan. Takut esok Tuhan dia berkira dengan kita. Hari ini kita berkira dengan dia, ada hari dia berkira dengan kita, kita tak ada tempat nak minta tolong siapa. Pasal dia saja yang boleh tolong kita. Nah, jadi kita ambil ingat benda ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita, bagi kekuatan kita. Kita ni pasal tak ada buat aja, tu aja. Kita tak main ni pun bukan buat apa, duduk rumah je. Ni kita tak main mengaji, bukan kita buat apa pun, bukan ada satu benda yang melibatkan hidup dan mati je. Tak ada apa pun, duduk di rumah tengok TV aja. Yang tak main tu. Jangan tuan-tuan, esok Tuhan dia berkira dengan kita. Kita minta kesihatan, dia berkira, dia tak mau bagi. Dia kata, pasal apa aku nak bagi dekat hang kesihatan, sedangkan aku dah bagi dekat hang sekian lama sihat. Apa yang hang buat untuk aku? Kalau dia tak berkira macam tu, tuan-tuan, habis dah. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Tuhan bagi kat kita ni, kalau kita nak karang balik, tak boleh bilang, tuan-tuan. Banyaknya nikmat dia bagi kat kita ni. Sihat ni pun cukup lah. Tuan-tuan, kita tanya orang yang jadi jutawan, yang hari ni duduk terlantak di hospital kelas satu hari bayar RM1,000 wad dia. Satu hari RM1,000. Kalau tuan-tuan bertanya dia, tuan-tuan kata dekat dia, kalau Tuhan nak bagi dekat hang sihat, tapi dia mau balik duit berapa million yang dia bagi kat hang sanggup tak? Dia akan jawab apa? Sanggup. Dia akan jawab sanggup. Ambillah apa yang ada, ambil, bagi aku sihat sudah. Sakit sangat ni, tapi tak mati, tapi sakit. Mati senang pi, dia kata tak, mati pun tak senang, mati pun susah. Tapi dia sakit ni, dia kata mati pun senang pi. Tak betul. Mati dia mula satu cerita susah lagi. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Nabi kata kubur tu, bila mati masuk kubur, kubur tu awwalu manazil, itu rumah yang pertama bagi alam akhirat. Maknanya baru nak start balik cerita akhirat pula, baru nak start. Maknanya bukan senang mati pun, hidup pun tak senang, mati pun tak senang. Kita cuba sedaya upaya tiap masa hidup ni kita buat benda-benda yang boleh memberi senang kepada kita bila kita mati. Nah, mudah-mudahan tuan-tuan Allah bantu kita kalau kita ikhlas dalam niat kita. Kita sanggup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, sebelum terlupa, ada sahabat kita ni, saudara Abdul Halim. Saudara ini